Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya diberinya lagi kita kesempatan untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita jadikan bekalan untuk kita bawa balik ke kampung kita. Lebih-lebih lagi yang kita belajar ini ialah ilmu akidah, ilmu kepercayaan kita kepada Allah, ilmu iman. Kerana ini merupakan ilmu yang pertama yang diperiksa oleh Allah, yang ditanya oleh Allah nanti apabila kita kembali kepadanya. Ini ilmu yang pertama. Ditanya tentang Tuhan dulu. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau tak boleh jawab, habis tu. Yang lain tak tanya pun. Macam orang ambil pasal SPM juga. Kalau bahasa Malaysia tak lulus macam. Dan tak boleh sains A ke matematik A ke ilmu alam A ke. Kalau ilmu bahasa Malaysia tak lulus, habis gagal belaka. Begitulah juga. Kalau akidah ni tak lulus, habis tak ditanya lagi. Tak ada ditanya lagi tentang puasa, tak ada ditanya lagi tentang sembahyang, tak ada ditanya tentang zakat, tak ada ditanya tentang baca Quran dan sebagainya. Jadi ilmu akidah ni paling penting. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman. Kata Nabi, umat Yahudi akan berpecah kepada 71 firqah. Umat Nasrani akan berpecah kepada 72 firqah. Firqah atau kumpulan. Tapi umat aku, kata Nabi, umat Muhammad, akan berpecah kepada 73 kumpulan. Jadi siapa yang banyak perpecahan? Umat Muhammad dan kita ada yang banyak perpecahan. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga, tanpa masuk neraka. Ditanya sahabat siapa mereka itu? Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya yang menjalankan sunnah Rasul. Tradisi Rasul itu yang jalankannya. Dan Al-Jamaah itu jamaah para sahabat. Jadi kalau kita ikut Rasul dan para sahabat, baru kita masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepaslah kita daripada seksa neraka. Jadi ini yang kita belajar ni, supaya akidah kita bertepatan dengan kehendak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bila ditanya besok, boleh kita jawab. Dapat kita jawab dengan betul. Bila betul jawapan kita, baru ditanya ibadah yang lain. Baru ditanya bab sembahyang, baru ditanya bab puasa, baru ditanya bab zakat, baru ditanya bab haji dan sebagainya. Kalau ini tak boleh jawab, bila tanya yang pertama tak boleh jawab, macam dia tahu begini malaikat. Terus jadi kafir. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia tak kenal siapa Allah Taala. Ya, dia tak tahu sifat-sifat Allah macam mana, sifat kesempurnaannya macam mana. Nanti dipelopor di malaikat tu 70 hasta terbenam ke bumi. Siapa lalu naho yang kat tangan. Saya nak angkat gambar kalau orang lalu naho. Ini ada gambar tu. Ini YouTube ni. Siapa nak tengok boleh tengok ni. Buka handphone tu, buka YouTube. Bila buka YouTube, cari nama saya. Siapa nama saya? Ibrahim Ista. InsyaAllah ada keluar ni ya. Saya nak bagi tuan-tuan kamu tak tahu nombor, tak tahu apa, tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok kuliah malam ni, balik kamu buka handphone, cari YouTube. Kemudian cari YouTube tu, cari bahagian search. Tahu search? Carian. Kemudian cari nama Ibrahim Ista. Ada tu insyaAllah ya. Kalau tak ngapel lah. Mana yang saya tahu, bolehlah saya hantar. Tak tahu mana hantar lah.
Alright, itu mukaddimahnya. Yang kita mengaji ini adalah terpenting. Nombor satu penting. Kerana umat Islam, umat Nabi Muhammad kata Nabi akan berpecah kepada 73 firqah. 73 kumpulan. Ada Syiahnya, ada Mu'tazilahnya, ada Khawarijnya. Ya, ada apa namanya? Wahabinya dan sebagainya. Macam-macam. 72 darinya masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga. Dia tanya sahabat, siapa yang masuk syurga tu ya Rasulullah? Jawab baginda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya akidah ni. Baik tuan-tuan. Malam ini kita sambung lagi pembacaan. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Setiap kali saya ceramah ini, saya akan mulakan apa? Mulakan dengan fiqh yang senang-senang dulu. Ya. Semayang yang senang-senang dulu ya. Saya mulakan insya-Allah. Ya, malam ni tak boleh lah. Cuma malam ni kita bersyukur kerana kita boleh berjemaah. Ya. Boleh berjemaah. Bagi orang lelaki, hukumnya fardu kifayah. Kalau siapa dengar azan saja tak siok nak datang ke masjid. Orang lelaki ni, perempuan tak apa. Dia dengar azan siapa tak siok saja tak nak datang ke masjid atau ke surau atau di mana-mana tempat yang didirikan jemaah, maka dia semayang tu dikira semayang sesat. Semayang sesat. Ini hadis sahih tau. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, bukan tak semayang, sengaja semayang di rumah, sedangkan masjid dekat dengan dia, dengar orang azan, boleh pergi, hujan tidak, ya, toko ada, motor ada, saja tak siok, kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kerana Nabi tak pernah semayang seorang-seorang rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Bukan kata Ibrahim ya, kata Nabi. Sesat. Semayangnya sesat. Ya, ada seorang buta, sebelum kita baca kitab ni. Ada seorang buta namanya Abdullah ibn Maktum. Buta matanya. Rumahnya agak jauh daripada masjid. Bukanlah jauh benar. Agak jauh. Ya. Dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni udah ada buta. Rumah saya jauh pula dengan masjid. Kalau jauh benar, bolehkah saya semayang di rumah aja? Mula-mula Rasulullah bagi. Baiklah wahai Abdullah, kata Rasulullah. Nongin dia Abdullah tu. Dia pun jalan nak balik. Elok nak balik, dipanggil balik Rasulullah. Ya Abdullah, mari kejap. Dia pun datang. Ya, labbaika ya Rasulullah, datang. Aku datang ni ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah sekali lagi, kamu dengar ke tak dengar azan? Jawab Abdullah ibn Maktum, dengarlah ya Rasulullah. Kalau kamu dengar azan, datang masjid. Itu orang buta. Dengar azan, datang masjid. Tambah sekarang ni, ada alasan tak dengar azan. Orang yang duduk keliling masjid ni, ada alasan tak dengar azan. Mikrofon ada, semua ada. Lagi pun buta. Orang keliling masjid ni buta kan? Kalau buta, boleh alasan, ini tak ada. Jadi kena datang ke masjid kan? Kerana hukumnya fardu kifayah. Saya ada seorang idola yang sangat saya sanjungi. Orang tu orang Jeram. Orang sini. Allah yarham Tuan Haji Soleh. Kenal ke tak? Siapa tak kenal kan? Rumahnya di mana? Tepi masjid ke? Nun sana rumahnya. Iya ke tak? Tapi tiap-tiap waktu ada je sini. Iya ke tak ni? Semua waktu ada. 5 waktu semalam ada aja di masjid. Ya, hati dia ada motor ke? Dia tak nak minta apa ke? Dia tak nak apa? Naik basikal.
Kadang-kadang saya potong dia, saya nak pergi ke Gopeng, kena pergi kepo lalu nak potong dia tu. Tengok dia dengan musikal tu. Meleli aja mata saya tau. Aku esok dah tua, esok lalu ke Gopeng dia ni. Kadang-kadang dia datang awal. Dia cakap ni saya selalu saya singgah. Dia datang awal. Tok Bilal belum datang. Waktu dah masuk. Mun tampilnya azan. Dia azan. Suaranya bukan kuat. Napasnya bukan panjang. Semput azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu bunyinya. Tapi azan juga. Ini dia idola saya. Sentiasa dia tu berada dalam rumah. Kita boleh ke tak? Ya. Berapa kali semayang kita sesat sama-sama dalam rumah? Jadi daripada sini kata, jangan kita jadikan semayang kita ni semayang sesat. Mesti berjamaah. Kerana Rasulullah tak pernah semayang sama-sama dalam rumah. Ya? Alright, itu baru mulai fakta yang pertama. Yang pertama, kita mesti 5 waktu sehari semalam. Di mana? Di tempat yang didirikan jamaah. Ya. Tengok kamal ni, dari Gopeng datang. Bila pun dia? Pun lalu. Orang dekat ni tak boleh ke? Agak-agak ada tak orang yang dekat-dekat kita ni tak datang malam ni? Ada tak? Ada. Dia tak usah sebut nama lah. Jadi mana ni semayang? Paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna, dia semayang di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Dapat pahala jemaah. Ya, dapat pahala jemaah. Tapi kalau seorang-seorang je, dia semayang di anjung, isteri semayang di dapur, anak-anak semayang di bilik masing-masing, itu nama semayang apa? Sesat. La dhalaltum, maka sesat lah. Jadi jangan kita jadikan semayang tu sesat. Kerana semayang ni lah ibadah yang pertama yang akan dicek oleh Allah Taala selepas iman. Nombor 1 iman. Sudah habis iman dicek semayang pula. Ya. Yang pertama cukup ke tak? Waktunya cukup tak? Dia mati berapa umur? Cukup tak kali 5? Sehari 5 waktu. Kalau dah cukup betul ke tak? Bacaannya betul ke tak? Gerak-gerinya betul ke tak? Adakah dia melakukan perkara yang batalkan semayang? Kalau betul, cukup, betul, dah betul. Yang ketiga, ikhlas ke tak? Semata-mata kerana Allah atau tidak. Ini yang kita cek. Ya. Jadi kita akan ulaskan sikit-sikit lah. Oleh kerana PKP ni tak ada panjang, kita ulaskan sikit-sikit je. Lepas 5 minit je. Jadi ada 5 minit dia, habis cerita tu. Kemarin kita baca. Buka yang ada kitab Rumi, muka surat 13. Kenyataan yang bukan itu. Sudah. Kau akal dah kan? Muka kenyataan yang kedua. Muka surat 19. Betul? Sudah tak tahu je ke tak? Ingat kena masuk bab kita penting dulu. Bulan sudah kita dah belajar tentang wajib daruri dan wajib nazari. Ya ke tak? Saya dah cek ni. Tu guna YouTube tu. Cek tak mana akhirnya. Wajib daruri dan wajib nazari. Apa tu daruri? Boleh terima automatik. Tak payah fikir-fikir. 2 campur 2 berapa? Ada nak fikir? 1 campur 1 berapa? 2. Ada nak fikir? Itu apa? Daruri. Nazari kena fikir. Kena fikir. Kalau tak fikir, jawab terus aja. Salah jawab. Saya dah bagi contoh tak kata? Ada nak saya bagi contoh dulu? 2 campur 1 campur 2 kali 3 berapa? Sudah. Belum sudah dah saya bagi ni. 1 campur 2 kali 3 berapa? Ini cikgu matematik dulu tau. Berapa? Dia tak wani jawab. Cikgu pun tak wani jawab. Berapa? 1 campur 2 kali 3 berapa? Ramai cikgu ni, cikgu pencin ada, cikgu kodiam ada. 7. Betul ke salah? Sekali lagi, betul ke salah? Betul ya. 1 campur 2 kali 3, 7. Bulan sudah dah saya kabur ni jawabnya. Tadi dia ngomong lupa. 2 campur 2 campur 2 kali 2 berapa? 2 campur 2 kali 2 berapa? 8. Tak betul.
enam. Kerana soalan matematik, kalau dia ada campur ada darab, buat mana dulu? Buat darab dulu. Ya. 2 campur 2, jangan buat campur dulu. Darab dulu. 2 campur 2 kali 2. Jadi mana dia buat apa? 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Campur 2? 6. Nah, itu namanya nazari. Kena fikir betul-betul. Ya, bab wajib nombor juga. Ada yang daruri, diterima aja. Allah menjadikan alam ini, terima aja. Tak payah fikir-fikir orang. Ada yang nazari. Nazari itu kena fikir betul-betul. Bila fikir tentang kekuasaan Allah, boleh tak Allah masukkan ke dalam neraka orang yang beriman dan Muhammad saleh? Boleh ke tak? Dari segi kuasa, boleh tak? Boleh. Boleh. Kerana neraka siapa punya? Allah yang punya. Syurga siapa punya? Allah yang punya. Boleh tak Allah masukkan syurga orang yang kufur dan maksiat? Dari segi kuasa, boleh tak? Boleh. Itu namanya nazari. Kena fikir. Itu dah kita baca dah. Belum sudah? Kemudian malam ni kita nak sambung lagi. Kenyataan yang kedua. Ya, perhatian. Menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Alam ni apa? Selain Tuhan semua alam. Matahari tu alam, bulan tu alam, bintang tu alam, manusia tu alam, saya ni alam, masjid ni alam, jam tu alam. Apa saja selain Tuhan, selain Allah, alam mereka. Ya. Angin tu alam. Boleh kita panggil alam, boleh juga kita panggil makhluk. Makhluk tu ciptaan Allah. Makhluk, bukan Allah tu khaliq. Yang dijadikan Allah panggil makhluk. Allah tu khaliq, betul khaliq. Bukan kita minum khaliq itu lain. Khaliq tu apa? Pencipta. Tu khaliq, kha alif lam qaf, khaliq. Kita ni makhluk, min kha lam qaf, makhluk. Dicipta. Jadi kita ni makhluk. Boleh dipanggil alam, boleh dipanggil harus, boleh dipanggil mungkinat, boleh pakai kan dalam ilmu tauhid. 4 nama selain daripada Allah. Yang pertama apa? Alam. Yang kedua, makhluk. Yang ketiga, harus, benda yang harus. Yang keempat, mungkinat. Mungkinat. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kenapa? Selain daripada Allah Ta'ala. Allah dipanggil khaliq. Pencipta. Itu namanya khaliq kan? Jadi Allah tu mencipta alam ni, langit dan bumi ni. Ya. Apa dalilnya? Tengok kita baca insya-Allah ya. Sesungguhnya jika seorang berfikir dan menilik, memperhatikan kejadian alam ini, nescaya dapat ia petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Kalau dia mau berfikirlah, ya, Allah yang menjadikannya. Kerana Allah berkuasa untuk menjadikan apa saja yang dikehendaki olehnya. Ya. Allah menjadikannya. Yang lain tak mampu. Selain Allah boleh ke menjadikan matahari? Selain Allah boleh ke menjadikan bulan? Selain Allah boleh ke menjadikan laut? Selain Allah boleh ke menjadikan gunung? Siapa yang boleh menjadikan? Allah saja. Itu akal kita terima tak? Terima di akal kita tak bahawa segala kejadian di dunia ni Allah yang menjadikan? Terima ke tak? Itu akal. Allah pun khabar dalam Quran. Ada Allah khabar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Allah yang menjadikannya. Allah dah khabar. Bersesuaian dengan akal fikiran kita, bersetuju bahawa Allah yang menjadikan langit dan bumi. Orang kafir orang suka. Orang kafir orang setuju. Orang kafir Quraisy dulu zaman Nabi Muhammad yang tak percaya kepada Nabi Muhammad. Boleh ditanya. Ya, kafir Quraisy tu, siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Dia kata apa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, kata Allah dalam Quran ya. Sekiranya kamu tanya kafir Quraisy siapa yang menjadikan langit dan bumi itu, nescaya mereka akan menjawab Allah. Kejap ni cuba tanya orang kafir. Boleh tanya tak? Balik dalam masjid boleh tanya tak? Pergi ke kandang. Tanya Acong. Tanya Ramasami. Acong ini langit siapa bikin? Ini matahari siapa bikin? Ini bulan siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Apa jawapan? Apa jawapan? Tuhan Allah lah. Du mengong. Orang yang nanya tu bingung. Ya ke tak ni? Boleh try kejap ni? Sampai ngaji aku pergi tanya.
Ya. Tanya Ramasami itu. Ramasami, ini langit siapa bikin? Hujan siapa kasih turun? Ya, gunung siapa bikin? Dia menjawab, Tuhan Allah lah lubang-lubang. Ya, dia percaya. Maknanya dia menerima Allah yang menjadikan langit dan bumi. Cuma bila dia sembahyang, dia nyembah patung. Dia nyembah apa? Berhala. Dia nyembah lembu. Dia nyembah matahari. Dia nyembah bulan dan sebagainya. Dia boleh menerima Allah menjadikan alam, itu namanya rububiyah. Tetapi dia tidak boleh menerima uluhiyah, ketuhanan dia tak terima. Bila sembahyang, nyembah lembu juga. Bila sembahyang, nyembah patung juga. Bila sembahyang, nyembah berhala juga. Itu dia. Itu dia boleh terima ni. Kita pun percaya tak bahawa Allah menjadikan alam ni? Sekali lagi, percaya tidak Allah menjadikan alam ni? Percaya. Siapa tak percaya, angkat tangan? Saya nak kat gambar. Mana dia orang tak percaya? Ya. Kemudian maka umbi itu apa? Punca ni. Umbi macam akor tundang dalam itu namanya umbi ya. Maka umbi dan puncanya asalnya ialah dari mengesakan Allah Taala. Apa itu mengesakan? Menunggalkan Allah Taala. Karena Allah saja yang mampu menjadikan langit dan bumi. Itu mengesakan Allah Taala. Ya, Allah saja yang berkuasa, Allah saja yang mendengar, Allah saja yang melihat, Allah saja yang boleh menjadikan alam ini. Lain tak boleh. Itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu itu maha suci dia. Wa dan taala dan akan maha tinggi. Subhanahu wa taala maha tinggi, maha suci dan maha tinggi Allah. Ya, bagaimana yang kenyataan di bawah ini? Buktinya kita tengok bawah. Yang pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi, meja. Nah, tengok meja yang depan saya ni, yang bertelku padanya. Tengok meja ni, tengok kerusi yang saya duduk atas ni. Tengok kerusi yang Tuan Haji Nosbi duduk tu. Tuan tengok tu, mana kapalnya. Dan sebagainya. Nescaya kamu dapati kursi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya. Meja ni boleh ada sendiri tak? Tuan-tuan, bolehkah meja ni ada dengan sendiri? Sekali lagi, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Mesti ada tukangnya. Ya ke tak? Ada bangkangan. Meja ni ada tukangnya, mikrofon ada tukangnya, kipas angin tu ada tukangnya, lampu tu ada tukangnya, semua ada tukangnya. Ada bangkangan. Tak boleh jadi sendiri. Ya. Boleh ke? Boleh jampi tu jadi ada? Dia jampi tu niat ni song mata kaji semalam boleh jadi kursi. Boleh? Tak boleh ya. Dia tak boleh jadi dengan sendiri. Mesti ada tukang. Mesti ada pencipta. Nescaya kamu akan dapati kursi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya. Melainkan kamu percaya ada yang membuatnya, ada yang membendanya, ada yang menukangnya. Demikian juga segala kejadian. Kejadian alam. Matahari itu boleh jadi sendiri kan? Sekali lagi dengar dulu. Matahari itu boleh jadi dengan sendirinya. Bulan boleh jadi dengan sendirinya. Bintang boleh jadi dengan sendirinya. Gunung boleh jadi dengan sendirinya. Laut boleh jadi dengan sendirinya. Tentu ada yang menjadikan. Siapa? Siapa yang menjadikannya? Logik akal kita menerima bahawa yang boleh menjadikannya hanya Allah. Lain tak boleh. Orang tak boleh. Siapa boleh menjadikan matahari yang katakan? Siapa boleh menjadikan bulan? Siapa boleh menjadikan gunung? Tak boleh. Hanya Allah saja yang mampu ya. Itu logik akal kita. Mesti ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam. Tidak boleh ada melainkan ada yang membuatnya dan mengadakannya. Yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama itu, maka dapatlah kamu beriktikad. Apa itu beriktikad? Percaya. Yakin betul-betul. Beriktikad. Ya, percaya betul-betul. Dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Percaya tak? Alam ni tak boleh ada dengan sendiri. Matahari tak boleh ada dengan sendiri. Bulan tak boleh ada dengan sendiri. Pokok-pokok tak boleh ada dengan sendiri.
Laut tak boleh ada dengan sendiri. Gunung-gunung tak boleh ada dengan sendiri. Bintang-bintang tak boleh ada dengan sendiri. Mesti ada penciptanya. Percaya ke tak? Akal yang digunakan. Percaya ke tak? Percaya. Siapa tak percaya angkat tangan? Tapi siapa? Tentu ada menjadikannya. Jadi ada siapa? Siapa menjadikannya? Tentu ada satu kuasa yang menjadikannya. Siapa? Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Logik akal tak? Logik ke tak dari akal kita? Boleh percaya tak? Boleh terima akal tak? Boleh kan? Itu logik. Itu pertama. Yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi. Tatkala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi. Tukang kerusi-kerusi dan meja-meja itu bersalah-salahan. Ya, kalau saya bagi satu seorang kegaji, satu seorang tukul, satu seorang paku-paku, suruh buat kerusi. Cikgu Jamil buat kerusi. Okey tak? Tuan Haji Nazmi buat kerusi. Satu orang, satu. Agak-agak boleh ke buat kerusi yang sama. Apa aja dah. Boleh tak? Kamal buat satu. Boleh sama tak? Tak sama. Kerana masing-masing ikut kemahiran masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lurus, ada yang herut benyut. Ya ke dah? Ya ke dah? Tengok. Tak boleh ada sama. Bersalah-salahan. Ada yang molek. Molek apa? Cantik. Elok lemon aja. Dan ada yang hodoh. Asal duduk. Apa? Asal duduk apa? Apa tu? Terjatuh. Ataupun terpelewat. Ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek. Ya. Perbuatan manusia makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin molek. Ya ke dah? Tengok mentokak. Mula-mula sampai yang tua sebagai saya lah. Tahun 50-an ada. Mana rupa mentokaknya? Tuan Haji Nazmi mana rupa mentokaknya? Tahun 50-an mana rupa mentokaknya? Macam kotak mencapi. Nak nyetatnya macam mana Tuan Haji? Pakai apa nyetatnya? Pakai engkor. Kalau orang pensan, kalau orang pening, kalau orang lemah jantung, pensan terus. Kalau orang mengah, pensan terus. Itu mentokak yang pertama. Tahun 50-an. Di kampung saya tahu, di Kampung Gajah ada satu je mentokak. Austin A50. Jenis nak. Yang punya tu pula tukang gunting. Nama dia kami panggil Pak Tongkang. Dia satu je mentokak di Kampung Gajah. Dia nak letak tu rong. Bila dia lalu je berebut kami tu. Ngejor ke belakang. Kalau malam daripada dapur tu kita tengok lampunya je tau. Itu mentokak zaman dulu tahun 50-an. Sekarang mana orang mentokak? Mana orang mentokak sekarang ni? Macam tu ke? Nak cek pakai engkau ke? Jangan letak ni. Tekan switch je dah. Boleh ada kunci dah hidup. Ya ke dah ni. Jadi maknanya dia menerima perubahan. Dia menerima apa? Menerima kemajuan. Makin lama makin cantik, makin lama makin canggih, makin lama makin maju, makin lama makin elok. Ya ke dah. Tapi cuba tengok matahari. Boleh diubah matahari tu? Boleh ditambahkan cantik matahari tu? Boleh ditambahkan kekuatan matahari tu? Boleh dikurangkan? Macam itu. Ada peronah matahari terrosak? Sekali lagi tuan-tuan, ada keperonah matahari terrosak? Kenapa? Kerana tukangnya Allah Ta'ala. Ya. Ada peronah matahari termogok? Hari ni malas aku keluar, ada betul? Dia sentiasa, ya? Kerana Allah yang mencipta. Begitulah ya. Jalan itu makin lama makin cantik, makin lama cantik. Tengok, telefon aja. Handphone ni. Dulu telefon mana rupanya? Kamal. Tak, zaman dia ada lagi. Mana rupa telefon dulu? Nak masuk, nak manggil orang macam mana? Kerana iya ke dah? Ya. Dulu radio mana rupanya? Radio mana rupanya? Cikgu Jamil. Radio mana rupa dulu? Itu besar. Ya, pakai bateri pula tu. Baterinya besar mana? Yuk, besar mana baterinya? Besar itu je. Berat tu.
Kami orang Kampung Gajah dulu kalau nak ngecas bateri radio tu kena pergi Tulen Sen tau. Kampung Gajah mana dia apa kilang ngecasnya tak ada. Kena pergi Tulen Sen. Naik kapal. Sudah ada kapal tu. Satu hari baru balik. Nak ngecas bateri radio tu. Bila balik baru boleh pasang radio. Baru dia bunyi. Kira tak bunyi. Sekarang mana apa baterinya. Cik je lah. Tengok handphone ni. Ya. Dulu telefon tu pakai tali. Itu namanya telefon. Pakai tali je lah. Dia ada wayar. Kinari pakai tali ke? Boleh tak saya bercakap dengan orang di England pakai handphone ni? Boleh cakap dengan orang di England? Ada wayar? Ada tali? Tengok canggihnya sekarang ni. Makin lama makin canggih, makin lama makin canggih. Ya, itu ciptaan manusia. Tapi ciptaan Allah Ta'ala tak ada perubahan. Macam itulah. Macam mana diciptakan macam itulah dia. Dia faham ke cakap saya ni? Ha? Tak boleh nak diubah-ubah. Bolehkah ditambah kuatnya cahaya matahari tu? Ha? Bolehkah ditambah kuatnya cahaya bulan tu? Bolehkah ditambah kuatnya cahaya bintang-bintang? Ha, dan sebagainya. Kalau perbuatan manusia, kejap tu buat baru keluar kilang. Boleh tak rosak? Boleh tak rosak? Ada pernah tengok tepi jalan. Baru keluar tu plastik tak terbuka lagi. Tengok dah rosak berjalan. Tapi matahari ada pernah rosak. Bulan ada pernah rosak. Bintang ada pernah rosak. Itu menandakan kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala. Kalau tak faham juga dia benar-benar pun ya. Ya, tak faham lagi tu. Menandakan kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala. Dia bertambah-tambah molek dan sempurna. Sehingga kamu dapati segala kekurangan, segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang-tukang yang dahulu. Nyatalah dengan sebab lebih pandangan, lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang-orang yang dahulu. Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan. Dia makin lama makin cantik. Itu dunia ni. Makin lama makin cantik. Makin lama makin molek. Makin lama makin sophisticated. Makin lama makin canggih. Apa saja dalam dunia ni. Ya. Sebab itu, dia siapa kejual dunia, meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Kerana dunia makin lama makin maju. Makin lama makin ke depan. Makin lama makin hebat. Makin lama makin cantik. Makin lama makin canggih. Orang makin lama makin kereput. Makin lama makin kecut. Makin lama makin berkedut. Ya, kedah. Jadi mana ada pertemuan antara dunia dan manusia? Manusia gostan ke belakang. Dunia marah ke hadapan. Jadi siapa kejual dunia, dia pasti akan tertipu ya. Allah kabar Quran pun, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya saja. Itu dunia ni. Maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan. Manusia penuh dengan kekurangan. Tak ada sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Ya, kekurangan dan lemah hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan ilmu. Ya, Allah mana yang Allah bagi ilmu, adalah ilmu bagi dia. Kalau tak boleh. Dan kekuatan juga. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna segala-galanya. Tentu dia boleh buat yang sempurna. Terus saja. Tapi kerana ilmunya terhad. Setakat mana yang Allah izinkan saja. Ya. Itu manusia. Tapi ilmu Allah tak ada kekurangan. Tak ada kepincangan. Tak ada kelemahan. Tengok matahari tak pernah rosak. Tengok bulan tak pernah rosak. Tengok bintang jauh tu bergemerlap panas, tak pernah pula padam. Itu ilmu Allah ya. Ilmu manusia sikit aja. Allah pun dah khabar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kamu utuskan aku utuskan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Tak banyak. Yang tahu setakat mana yang Allah izinkan je. Yang lain tak tahu kita ya. Tapi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Yang ketiga, kenyataan yang ketiga, kamu pandang pula pada kejadian manusia. Tengok manusia pula. Tengok manusia, tengok bulan, tengok matahari, tengok bintang-bintang, tengok tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati tiap-tiap semuanya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok
Dan hikmah yang pelik. Tengok manusia. Usah tengok pokok lah. Pokok tu macam-macam pokok ya. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang kelat, ada yang pahit, ada ke tak? Ada ke tak pokok apa tu? Ada. Manusia pun tengok. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang hitam. Ya ke tak? Siapa menjadikan itu? Allah Ta'ala. Kemudian tengok kejadian manusia. Punyalah peliknya Allah jadikan manusia. Tuan-tuan, rambut saya ni kalau tak potong, apa jadi? Panjang dia, panjang. Boleh sampai ke pintu tu boleh. Boleh tak? Tak faham dekat saya? Janggut saya kalau tak potong je. Panjang. Iya ke tak? Boleh sampai kelantan. Kuku saya kalau tak potong je. Panjang, mengrekut saja. Kuku. Ada bantahan. Ada bangkangan. Misal saya kalau tak potong je. Panjang sampai nutup bibir. Tapi dengar dulu. Pasal apa bulu kening tak panjang? Bulu kening Kamal tu. Kenapa tak panjang? Dia potong tak? Kalau kita potong bulu kening Kamal ni, dia tumbuh tak? Dia tumbuh tak? Tumbuh. Tak boleh cukur. Cukur bulu kening. Tumbuh ke tak? Tumbuh. Tapi dia sampai satu perangkat dia berhenti. Sampai satu perangkat dia berhenti. Ya tak? Kalau tampil dia panjang dah. Mana dia datang nak potong mari? Yang tokak tak boleh nak potong tu. Tertutup mata tu. Saya nak ngaji orang payah. Bila nak ngaji kalau tu panjang macam tu. Kalau saya bawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sikit keteruk je. Nampak tu? Bunyi macam melawak. Betul ke tak? Itu dia. Allah cipta manusia tu dengan sebaik-baik ciptaan. Banyak lagi contoh kalau nampak ya. Contoh lagi. Dah bunyi ni tapi tak apa. Sikit lagi. Contoh. Allah jadikan hidung kita ni dekat dengan mulut. Kenapa? Ngapa hidung kita ni dekat dengan mulut? Kerana hidung kita ni sebagai custom untuk cek makanan yang masuk dalam mulut. Faham tak? Bila kita dah makan, hidung tukang cek. Bagus kata hidung, ngap. Sedap kata hidung, ngap. Wangi kata hidung, ngap. Busuk, basi apa kata apa? Hidung kata basi je macam. Pom campak. Iya ke dah? Dia menjadi custom untuk ngecek makanan masuk dalam mulut kita. Jadi hidung dekat dengan mulut. Kalau dijadinya hidung kita ni dekat dengan punggung, apa macam? Boleh tak Allah jadikan hidung kita dekat dengan punggung? Boleh ke tak boleh? Macam apa diciumnya? Bau tai aja dah. Bila masuk bau tai, pom campak. Bila makan? Lagi punya susah ya. Nak makan, okey bahalah. Okey baru dia. Susah ke? Ini tak ada automatik je. Okey. Sedap makan. Wangi. Faham tak kata saya ni? Ini dia keajaiban yang Allah lakukan untuk manusia. Sebab itu Allah kata dalam Quran apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Yang paling baik manusia lah. Kemudian kemudian akal. Yang boleh fikir orang tu. Akal saja tak boleh fikir, tak guna. Kita boleh fikir. Itu manusia. Itu dengan pelik-pelik kan. Sikit lagi ya. Boleh sikit lagi. Maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat. Yang maslahah dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai. Memikirkan kejadiannya itu kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok bandingnya. Keindahan yang tiada tolok bandingnya. Cantik Allah jadikan manusia. Cantik Allah jadikan taman-taman. Cantik Allah jadikan bunga-bunga dan sebagainya. Tak ada tolok bandingnya. Yang demikian nyatalah kepada kamu. Sesungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Kuasanya sempurna. Tahu kata apa sempurna? Sempurna artinya perfect. Pandai je komputer kan. Saya jangan ngajar komputer malam. Dah pandai tu payah jauh. Perfect. Allah kuasanya perfect. Islam also is also perfect. Dan Allah dah datang ke Islam tu untuk kita. Cara hidup yang perfect.
Ya, itu dia. Sempurna Allah tu. Sebab dia datang dengan hukum yang sempurna. Allah datang dengan hukum wajib, haram, sunat, makruh, harus. Sempurna tu ya. Meliputi segenap aspek kehidupan. Ya. Ilmu yang luas. Allah tu ilmu yang tak terhad. Semua Allah tahu ya. Dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan. Itu sifat kesempurnaan Allah tu tidak terhingga banyaknya. Yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah ayat-ayat ya, kaedah syari'iyah. Syari'iyah itu hukum syarak. Hukum syarak itu ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu hukum syarak ya. Dan perkhabaran anbiya. Perkhabaran anbiya itu perkhabaran dari nabi-nabi. Perkhabaran dari Nabi Muhammad, perkhabaran dari Nabi Musa, perkhabaran dari Nabi Isa. Itu anbiya. Anbiya itu plural. Persoalan nabi. Kalau kami anbiya. Ya. Bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharui-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Allah saja yang berkuasa untuk membaharui alam ini. Ya. Yang menjadikan Allah saja yang berkuasa. Yang lain tak ada kuasa ya. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci. Apa tu maha suci? Langsung tak ada kekurangan. Dia sebut subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah dari kelemahan. Subhanallah, maha suci Allah daripada kecederaan dan sebagainya. Itu maha suci Allah. Dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikat yang sebenar orang tak tahu. Makhluk tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Kita ni makhluk dah. Lemah ke dah? Sentiasa lemah dan kekurangan. Makin lama makin kurang, makin lama makin lemah, makin lama makin apa. Ya? Kita ni, tengok saya ni. Dulu kuat ni. Boleh berlari 400 hari. Jogging 400 hari. Sejuk tu kuat tu. Main bola lah. Kena lari. Mayang pakai atas kursi. Ya. Itu manusia. Makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. Ya. Allah tak pernah lemah. Kuasanya sampai bila-bila. Ya, sentiasa Allah tu berkuasa. Tak pernah lemah. Tak pernah dia lupa. Tak pernah dia lalai. Itu kekuasaan Allah sempurna ya. Berbanding dengan kuasa kita ni manusia. Kuasa kita ni terhad, ilmu kita terhad. Lagi apa? Kekuatan kita terhad, kebolehan kita terhad, apa saja yang beri kita itu terhad, kita lemah ya. Dan kekurangan itu. Akan datang kita akan baca kenyataan yang ketiga ya. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Baru belajar sifat Tuhan. Baru kita nak belajar bulan depan. Ya, wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Alright. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ada bangkangan? Ada soalan? Tak ada juga. Ada? Ada. Ya? Ayat apa? Maha. Maha. Itu untuk Tuhan ke? Itu sebagai bahasa tak ada salah. Tapi kalau kita percaya dia kalau kita percaya dia tak ada yang boleh boleh melemahkan dia, itu batal akidahnya. Tapi dari segi bahasa boleh, tak salah ya. Dari segi bahasa. Duli yang maha mulia. Jadi apa? Kalau tak boleh mahasiswa pun tak boleh. Maha tu yang paling. Yang tinggi sekali. Tapi kalau Pak Sultan boleh tak mati, Sultan boleh tak sakit, jadi bukan dalam arti kata yang sebenar dia bukan maha ya. Kalau maha tak boleh lemah, tak boleh sakit, tak boleh mati. Dan sebagainya. Itu maha tu ya. Ini dari segi bahasanya tak apa. Dia lebih mulia daripada kita. Betul itu ya? Mulia daripada kita. Tapi tidak mengatasi kemuliaan Allah Ta'ala. Okey, lagi? Tidak pula jatuh akidah ya. Tidak batal akidah. Habis. Sekali, habis. 2 kali, habis. 3 kali, habis. Habis.
Sekian dulu tuan-tuan. Malam ni elok pula suara saya. Suara ni serak ni tau. Tak mau keluar. Itu si Ayu ni, Ayu apa ni tau? Ayu Hasan Jawa. Ada gula batu dalam ni tau. Itu elok pula sampai habis. Alhamdulillah. Agaknya orang jeram nak dia baca agaknya. Ada makan semua. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf lah. Nak minum dulu boleh? Makan ada teruk suara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang cepat tadi. Kadang-kadangnya nak beli mi rebus pada kedai Ustaz Noah tu. Jangan tuan dah licin. Apa ham tak ada? Telefon dulu. Malas nak telefon dulu. Dia entah hajar entah mana. Ya. Melopong malam ya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.